Seterusnya perempuan. Okey. Seterusnya dalam pembahasan PKB, Encik tahu dan akhir sekali di Sekolah Menengah Kepasaan Sri Kangkak, Tuan Haji Ibrahim, dia punya arti IPG ialah Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Saya dah paparkan 4 sekolah yang dapat arti daripada IPG. Okey. Dan seterusnya untuk modul 3 ni sepatutnya kita ada bengkel kerana PKP jadi ditangguh dengan platform pembelajaran psikologi. Jadi semua pun dah maklum benda ni, saya dah masukkan dalam Telegram. Dan ada satu tugasan dan kita dah berbincang, saya dah bincang dengan SIP dan SIC, maka tugasan ini perlu dihantar pada 21 bulan Mei 2020. Jadi itu untuk tugasan lah. Penerangan tentang psikologi ini akan diterangkan oleh Tuan Haji Roslan dan Puan Bizati nanti. Jadi saya rasa daripada saya itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih tentang apa tu perkara-perkara pengurusan berkaitan dengan modul 3 modul 3. Jadi nanti saya akan tunjukkan baliklah senarai nama tu. Nanti tuan-tuan boleh ni, tapi memang Cik Zaid memang dah bagi dalam Telegram Okey, kita terusnya saya ni bahan perbincangan kita. Okey. Okey tuan-tuan, pertama tuan-tuan boleh dengar suara saya Tuan-tuan? Boleh. Okey, yang kedua boleh nampak tak paparan di tuan-tuan punya skrin tu, skrin laptop? Boleh. Okey. Boleh Okey, tadi kita jadi kalau ada apa-apa tuan-tuan boleh kan semua tutup dulu. Nanti kalau ada yang nak menyampaikan apa-apa, nak tanya apa, nanti boleh buka lah dia punya apa tu tempat yang untuk cakap tu, nanti tuan-tuan ni lah. Tapi maknanya kita cari kawalan macam tu Okey, kalau tak nampak ke apa, tolong bantu saya sebab saya sekarang ni kita tunjukkan ni, jadi saya pun cuma nampak bahan yang kita paparkan Okey, untuk hari ni pertama kita dah ada ucapan Tuan Zaid jadi seperti mana yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun dah maklum tentang Tuan Zaid tersebut, dia ada surat lah sebenarnya kan. Memang ada surat berkaitan ni. Bermula 5 bulan 5 hingga 31 bulan 5 Semua dah maklum benda ni jadi dah tahu kan. Cuma isunya sekarang kita nak lihat kepada pelaksanaan dia. Jadi ada tak sekolah yang masih belum daftar psikologi? Jadi kita respon. Ada tak sekolah yang belum daftar? Ada tak sekolah yang belum lagi? 12 sekolah tu, sekolah menengah dulu, ada tak semua dah okey Sekolah menengah semua okey? Dah daftar Dah, tak ada masalah lah. Mana dah mulakan dah daftar Okey, sepatutnya yang daftar sekurang-kurangnya 2 orang Pertama pengetua atau dan juga dia punya pelonggaran. Kalau tak ada pengetua, mesti ada sekurang-kurang kita minta 2 orang lah. Minta 2 orang. Jadi sekolah menengah tak ada masalah Okey, sekolah rendah. Okey, sekolah kebangsaan. Okey, semua dah daftar. Jadi maknanya kita confirm kat sini mana tak ada sekolah yang masih ada masalah pendaftaran, betul Okey, jadi maknanya untuk Cik Zaid dan juga SSC jadi soal pendaftaran dalam ni tak ada masalah lah semua dah daftar. Okey, jadi maknanya dah bila dah daftar. Okey, cuma saya nak tanya siapa yang sepatutnya dicadangkan mereka daftar menggunakan sebagai instruktur bukan sebagai student. Ada tak mereka yang sekolah mana yang daftar sebagai student, terutama PPD dia? Ada tak respon? Tak ada sebab kalau tuan daftar sebagai student boleh, tak ada masalah. Cuma sebab bila kita daftar psikologi dalam sebagai instruktur, kita boleh buat bimbingan sendirilah kat sekolah nanti sebab psikologi ni sebagai learning management dia sebagai sekarang ni satu cara pembelajaran, pengurusan pembelajaran yang dibangun oleh kementerian untuk digunakan oleh sekolah-sekolah
Okey, seperti yang seterusnya, hasil perbincangan SIP tuan-tuan, walaupun tarikh tuan-tuan kena hantar tarikh tutup 31 bulan 5. Tapi bila kita bincang, tuan-tuan kena hantar sebelum 21 bulan 5 sebab kita SIC atau rakan pembimbing, tugasan yang tuan-tuan hantar tu kena tengok dan kena bincang balik kalau ada isu, ada masalah, kemudian mereka kena buat pelaporan kepada DPN. Jadi sebab itulah kalau boleh kita minta tuan-tuan hantar tugasan. Nanti kita akan tengok, nanti Puan Mizati akan bincangkan tentang tugasan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang tugasan nanti boleh bangkitkan Masa Mizati maklumkan nantilah. Okey, dan dalam masa sama seperti yang Okey, dalam masa sama tadi saya dah sebut tentang rakan elit SSC plus seperti yang telah dimaklumkan jadi tetapi untuk ada empat sekolah tadi ada bimbingan daripada rakan elit dan mereka sebenarnya yang sepatutnya patutnya berhubung dengan tuan-tuan lah. Jadi kalau mereka tak berhubung, nanti tuan-tuan boleh maklumkan kepada Cik Zaid lah, sebab Cik Zaid jadi boleh merujuk kepada Cik Firdaus jabatan untuk dapat maklumat. Macam mana Cik Zaid tentang ni kalau mereka tak berhubung dan sebagainya? Cik Zaid? Cik Zaid? Jadi kalau mereka tak Okey, yang saya dapat nota telefon ni semalam saya cuba dapatkan daripada jabatan yang ada Cik Ahmad Syukri je nota telefon ni, yang 3 belum dapat lagi. Okey, maknanya Cik Zaid akan betul-betul lah tentang usaha tentang ni Tapi mereka ni yang sepatutnya buat bimbingan dan tuan-tuan sepatutnya hantar bimbingan pada mereka. Cuma dekat situ kita masih ada SSC plus kalau ada sebab SSC plus tu ialah sebab mereka juga nanti sepatutnya akan selepas modul 3 mereka memang bimbing sekolah tuan-tuan lah di CDS 25 kan. Jadi mereka akan ada di situ. Kalau ada keperluan juga, kalau tuan-tuan ada keperluan, tuan-tuan juga boleh bertanya lah. Tapi tugas utama adalah bicara tersebut lah daripada IPB. Tadi Cik Zaid dah sebut tadi daripada Sengkang, Siti Dahlia, Cik Gesik, Cik Ahmad Syukri, Pewa, Ibi Chun, Puan Siti Tangkat, Dr. Abdul Latif. Okey, dan sebab itu tuan-tuan yang saya sebut tentang kena hantar apa yang dimasukkan kena selesai tu, maknanya tuan-tuan dalam modul tu tuan-tuan kena selesaikan modul tersebut dan di bawah tu kan memang ada tugasan yang tuan-tuan kena buat kan. Jadi tugasan itulah yang sebenarnya tuan-tuan kena hantar kepada SSC ataupun rakan ini tadi supaya mereka boleh buat perbincangan tentang apa yang tuan-tuan buat jadi cuma saya nak tunjuk sikit tuan-tuan, saya nak tunjuk sikit okey, nanti Puan Mizati akan lebih lanjut lah. Okey, ini contohnya tugasan nanti Puan Mizati akan berulas kepada ini, tapi saya nak tunjuk saja dulu. Ini tugasan yang ada dalam modul 3 satu tugasan dari satu sekolah yang sama, maknanya tuan-tuan yang daftar 2 orang, sekurang-kurangnya 2 orang. Tapi kalau tuan-tuan nak minta guru kanan lain, guru kanan nak daftar sama boleh, tak ada masalah. Macam di MUA, dia galakkan semua JDK turut serta dalam modul ini. Tapi bila hantar tugasan seorang saja. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi itu pulang pada sekolah. Kemudian tugasan nak dihantar mengikut platform yang sesuai. Kita kena tanya SIC lah. Dia nak gunakan platform apa gunakan Telegram ke email ke apa ke sebab mereka tak boleh pergi sekolah kan. Jadi kemudian nanti selepas habis PKP nanti barulah mereka akan cerap PDDC yang di mana tuan-tuan ada buat satu tugasan tentang RPS nanti kalau kita tengok nanti Puan Mizati akan terangkan cuma saya peringkat ni saya tunjuk saja tuan-tuan ini adalah tugasan yang diberi tuan-tuan dah tengok tak sebenarnya tugasan ni? Dah kan? Dah tahu ada dalam tu tuan-tuan boleh buka dan boleh tengok apa tugasan tuan-tuan. Nanti Puan Mizati terangkan lagi saya cuma tunjukkan dia ada ni tugasan dia. Okey.
Okey tuan-tuan, jadi kalau kita seterusnya untuk saya jadi yang saya terangkan tadi ada bahagian dua saja. Jadi pelaksanaan pendaftaran psikologi dah tak ada masalah. Jadi sekarang apa yang kata tuan-tuan buat apa tu modul tersebut. Jadi bila dah selesai tu nanti tuan-tuan bahagian maklumat tu kena jawab tuan-tuan. Bahagian maklumat, bahagian tugasan, bahagian kuis, semua tu kena buat. Dan dia buat secara urutan kan. Jadi buat satu-satu nanti tuan-tuan akan selesai semuanya lah. Okey, jadi untuk pelaksanaan ni itu sahaja daripada saya. Ada soalan tak sebelum saya berserah pada Puan Mizati? Ada soalan? Ada apa? Okey Okey, Puan Mizati? Puan Mizati? Puan Mizati? Terima kasih Haji Roslan, lambat sikit Haji Roslan ya. Okey. Nak saya buka apa-apa tak untuk Puan Mizati? Untuk tugasan tu je nanti kita buka Okey, nanti beritahu Okey, saya nampak kamu Puan Mizati dulu. Okey, silakan. Okay. Terima kasih Tuan Haji Roslan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta-peserta TS25 modul 5 ya. Untuk modul 3 ni cikgu-cikgu, maaf saya guna perkataan cikgu-cikgu ya sebab dah terbiasa cikgu-cikgu daripada tuan dan puan ya. Untuk modul 3 ini ialah menerajui pembelajaran. Jadi dia lebih banyak kepada sebenarnya PDP, daripada perancangan kepada pelaksanaan dan kepada refleksinya. Jadi penting untuk cikgu-cikgu untuk melihat dalam pembelajaran psikologi itu, cikgu kena tengok keseluruhan tajuk ya. Dia bermula dengan guru sebagai perancang, PAK 21, Standard 4 SKPMG 2, eksplorasi alatan dalam talian, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Ini yang selalu mendatangkan sedikit kurang fahaman lah ya, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Seterusnya ialah repository pembelajaran murid, pentaksiran, assessment, KEBAT dengan RPH. Sebab RPH itu diletakkan terakhir dalam menerajui pembelajaran ini modul 3 sebab dia berkaitan dengan tugasan. Dan dalam tugasan cikgu-cikgu nanti, dia akan merangkumi keseluruhan tajuk di atas itu. Jadi itulah pentingnya untuk cikgu fahami segala langkah-langkah yang bermula daripada atas itu sampailah sebelum RPH. Sebab macam KEBAT, pentaksiran, PAK 21 itu mesti dapat dilihat dalam cikgu-cikgu punya tugasan dalam RPH itu nanti. Jadi kalau macam Tuan Haji Roslan cakap tadi, cikgu mesti melakukan segala tugasan untuk segala subtajuk itu. Ya, maksudnya ada kuis, cikgu cuba. Ada dia suruh buat tugasan kecil ke apa, cikgu mesti buat. Sebab kalau cikgu tak melakukan tu nanti kurang sikit kefahaman dari segi penulisan RPH di penghujung modul 3 ini. Dan cikgu-cikgu kena ingat dia akan berkesinambungan modul 3 ini dengan modul 4 kemudian. Ya, dia akan berkesinambungan. Dan selalunya bila RE datang, kita akan melihat kepada RPH ni lah sebab dia PDP. Ya, kekurangan sekarang ialah sebab PKPB ni kami tak dapat ke sekolah. Ya, jadi untuk orang kata bimbingan 4 mata ya, jadi tak dapat. Jadi di sini saya mengharap kerjasama cikgu-cikgu, kalau ada masalah berbangkit mesti tanya RE ya cikgu-cikgu. Sebab nanti macam objektif pembelajaran dengan kriteria kejayaan, pentaksiran bagaimana hendak dilihat dalam RPH. Dan bila menulis RPH itu mesti ada 3 parts lesson, 3 bahagian ya, the pre, while, post, sebelum, semasa dan selepas, dan refleksinya macam mana. Sebab itulah modul 3 ini sekurang-kurangnya fikir 1 mesti faham.
sebab PK1 ini perlu melakukan CPD kepada semua guru supaya dapat diselaraskan RPH itu. Macam mana cara penulisannya? Macam mana untuk standard 4 KPM, SKPMD 2 standard 4 itu dia dapat memenuhi tahap kualiti 4 dalam objektif pembelajaran. Okey, cikgu-cikgu mungkin akan cakap ya, akan ada cikgu berkata dalam surat ikhtisas ataupun surat siarannya tak ada mengatakan wajib menulis kriteria kejayaan. Ini pada setiap kohort ya kami hadapi benda ini. Jadi kita akan berkatakan memang betul ya dalam SPI 1999 itu tidak ada mewajibkan kriteria kejayaan. Tetapi disebabkan TS25 ini ialah salah satu program KPM seluruh Malaysia, bukan hanya di Johor, seluruh Malaysia. Jadi cikgu-cikgu mesti, saya bersalah nak menggunakan perkataan mesti tau. Kriteria kejayaan itu mesti ada, hendaklah ditunjukkan. Jadi bila saya melihat ada beberapa sekolah yang membuat RPH, dia buat e-RPH ya, yang mana template-nya tu dah ada tetapi tidak ada ruang untuk kriteria kejayaan. Di sini cikgu-cikgu kena fikirkan di mana hendak memasukkan kriteria kejayaan dalam RPH itu. Kena fikir baliklah. Kalau yang mana masih bertulis tangan, hantar buku RPH yang tebal itu, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau yang menggunakan e-RPH dan template itu cikgu telah macam lockkan ya, tak ada ruang untuk penambahan apa-apa. Kalau ada ruangan untuk catatan, cantik. Cikgu boleh letak kriteria kejayaan itu di dalam ruangan catatan. Tapi saya pernah lihat ada sekolah yang e-RPH-nya tidak ada ruang langsung untuk cikgu menambah apa-apa. Jadi di sini pihak sekolah pentadbir kena fikirkan bagaimana untuk adaptasi RPH yang cikgu telah sedia ada untuk memasukkan kriteria kejayaan tersebut. Boleh ya cikgu-cikgu ya fikirkan begitu? Jadi ia satu keperluan lah cikgu dalam TS25 ya. Memang nanti akan ada cikgu akan mengatakan kenapa wajib? Ini ialah salah satu kehendak dalam TS25 oleh KPM ya. Kalau sebenarnya pun kriteria kejayaan ini agak penting sebab objektif pembelajaran ialah untuk guru, untuk fokus guru. Kriteria kejayaan ialah untuk fokus murid. Ini antara perbezaan utama dia lah. Jadi di situ cikgu kena faham cara penulisannya bagaimana. Jangan cut and paste daripada ni ya cikgu, daripada di SKP tu. Dia cara penulisan dia agak berlainan sedikit. Dan objektif pembelajaran itu cikgu mesti pastikan dia memenuhi quality SMART ya, specific, measurable, attainable, reliable and time bound. Cikgu mesti memenuhi 5 perkara itulah untuk dapat, kalau SKPMD 2 standard 4, TK 4. Ya, mungkin di sini cikgu-cikgu mungkin boleh bertanya dengan GKMP sebab saya rasa semua SIC telah menerangkan kepada GKMP tentang tahap kualiti 4 untuk SKPMD 2 standard 4 ni cikgu. Okey cikgu, buat masa ni ada soalan? Tak ada ya? Okey. Jadi kita akan teruskan kepada tugasan. Roslan minta buka sekejap tolong ya. Okey, buat balik. Okey, Okey ya. Ada saya sekadar general je ya. Okey, untuk tugasannya cikgu, dia sebenarnya satu sekolah hantar satu sahaja. Ya, hantar satu saja, bukan pengetua kena buat satu, PK1 kena buat satu, bukan ya. Satu sekolah satu sahaja. Okey.
Okey, dah keluar ya di situ. Dan sebenarnya cikgu pun boleh rujuk sendiri kepada psikologi ataupun boleh rujuk di sinilah ya yang Haji Roslan tunjukkan. Dia sebenarnya bila saya melihat pada tugasan ini, dia sama dengan yang face to face, modul yang face to face. Dia tidak ada dia tak pendekkan, dia tak tambah ya, sebenarnya sama. Untuk tugasan modul 3 ini, minta maaflah cikgu hanya ada dalam 2 minggu lebih saja kena buat ya. Kalau kohort 4 sebelum ni, selepas kursus tu dia orang ada dalam 2 bulan. Jadi cikgu hanya ada dalam 2 minggu. Jadi saya rasa insya-Allah cikgu-cikgu boleh buat. Dia sebenarnya tugasan ini dia terbahagi kepada 2. Dia ada 2 tugasan ya cikgu. Tapi cikgu hanya hantar 1 untuk setiap tugasan itu. Okey, kalau cikgu lihat ya, tugasan untuk dia panggil tugasan 1 lah ya untuk modul 3 ini, cikgu-cikgu perlu menjalankan analisis keperluan tentang amalan PAK 21. Penerangan untuk segalanya ada di situ ya cikgu. Dia kata data diperolehi dari mana, daripada amalan PAK 21. Macam mana, apa bendanya? Cikgu boleh gunakan Google Form ya. Cikgu buat kadis lidik terhadap guru-guru di sekolah cikgu-cikgu. Apa yang mereka perlukan sebenarnya untuk PAK 21 ni dijalankan di sekolah cikgu? Apa yang mereka nak mungkin? Apa yang mereka tak tahu? Daripada analisis itu, kemudiannya cikgu akan menjalankan sesi CPD. Okey, sebab sekarang PKPB, jadi cikgu boleh buat secara online ya. Cikgu boleh menggunakan platform yang samalah seperti ini. Dan pastikan ketika CPD itu dijalankan, cikgu rekod, minta cikgu-cikgu ambil gambar di depan kamera, di depan handphone ke, depan laptop ke, ya. Jadi daripada analisa yang pertama itu, analisis ya, daripada analisis yang pertama itu, cikgu jalankan CPD. Maksudnya apa yang cikgu-cikgu nak ni sekarang? Ya, apa yang dia nak? Kalau cikgu ada gunakan slide itulah cikgu punya bukti juga. Dan selepas itu jangan lupa cikgu borang maklum balas tu sebenarnya agak penting di sini sebab kita nak tengok sejauh mana kefahaman cikgu-cikgu yang telah menyertai CPD itu. Jadi kena ada borang maklum balas tu. Ya. Saya rasa cikgu-cikgu semua ada kan setiap kali kita melakukan kursus ya. Jadi bagi borang-borang itu pada cikgu-cikgu yang menghadiri sesi CPD itu, dan jangan lupa selepas itu masukkanlah dalam SPL, KPM, minta SULDP masukkan. Dan yang seterusnya untuk tugasan 1 ini ialah menyediakan elemen-elemen dan persekitaran pembelajaran PAK 21. Mungkin ada sekolah yang dah buat ya, macam kalau tak silap saya lah dulu SMK Bukit Gambir ni dia dah ada dia punya kotak toolkit PAK 21. Dalam dia ada traffic lights, ada mini whiteboard, ada marker. Dululah tahun 2016 ke 17 mereka sudah ada. Kalau cikgu dah ada tak apa. Ataupun kalau dah agak lusuh ke apa, mungkin cikgu boleh perbaikilah di situ. Jadi mungkin daripada wang peruntukan untuk TS25 yang cikgu dah banyak mohon tu kan, dan cikgu pun saya dimaklumkan dah dapat katanya. Jadi cikgu boleh gunakan untuk perbelanjaan dari segi ni lah. Ya? Dan kalau cikgu lihat pada slide itu dikata antara bahan-bahannya ialah traffic light, mewujudkan sudut bacaan, sudut aktiviti, ruang OPKK, parking lot. Ya? Ini ialah sebenarnya persekitaran PAK 21. Ya? Yang perlu wujudlah dalam setiap kelas sebenarnya ya cikgu, dan bukan hanya wujud, ianya juga mesti digunakan. Faham cikgu untuk tugasan 1? Cikgu ambil gambar cikgu, saya tahu untuk cikgu lekatkan di kelas agak susah lah ketika ini ya, tapi mungkin ada cikgu-cikgu yang dah
lebih up to date ya, ruangan OPKK tu dah ada, cikgu snap, ambil gambar dan itulah bahan buktinya. Faham ya cikgu? Ada soalan cikgu sebelum saya ke tugasan yang kedua? Tak ada ya? Mungkin nanti kalau ada masalah boleh berurusan dengan RI masing-masing lah. Ya? Okey, untuk tugasan yang kedua pula. Okey, ini yang tadi saya kata tentang RPH cikgu. Cikgu kena menjalankan analisis keperluan tentang RPH. Ya? Data awal ini macam mana? Cikgu boleh lihat daripada yang guru-guru telah hantar sebelum ni macam mana. Ya, adakah mereka menulis objektif dengan memenuhi SKPMG 2 standard 4 dengan tahap kualiti 4? Adakah RPH mereka lengkap dengan 3-part lesson itu? Adakah RPH mereka menunjukkan adanya pentaksiran, adanya elemen kebat, adanya penggunaan PAK 21? Bagaimana cara penulisan refleksinya? Adakah ditulis? Adakah sebagai refleksi sahaja atau sebagai impak? Jadi cikgu kena faham di situ. Jadi daripada data awal ini, cikgu akan tahu apa yang cikgu-cikgu di sekolah cikgu sebenarnya tidak lakukan untuk memenuhi keperluan penulisan RPH mengikut TS 25. Ya, cikgu boleh nampak kadang-kadang sebelum ni kita lihat cikgu tulis senang saja. Aktiviti mengedar bahan latihan. 2, murid membuat latihan. 3, perbincangan. Jadi cikgu rasa adakah itu memenuhi SKPMG 2 standard 4 di dalam penulisan RPH itu? Tahap kualiti 4 telah mencapai tahap kualiti 4. Jadi cikgu boleh lihat di situlah apa kekurangannya. Jadi berdasarkan kekurangan itu, cikgu akan jalankan CPD yang khusus untuk RPH. Jadi apa? Ya, jadi itulah sebab tu saya selalu menekankan tentang perancangan. Perancangan itu penulisan objektif, penulisan kriteria kejayaan, 3-part lesson, diikuti SKP yang terkini ke tidak, adakah dia sekadar cut and paste daripada standard pembelajaran. Ya? Selepas cikgu jalankan sesi CPD itu, sekolah kena menghasilkan 1 RPH, 1 cikgu ya, apa-apa mata pelajaran, apa-apa subjek kita tak tetapkan. Dia kata situ yang merangkumi apa? Merangkumi pembinaan dan penggunaan alatan pembelajaran dalam talian. Maksudnya di sini kena perlu ada ICT base lah. Maksudnya adanya mungkin tak semestinya cikgu bila cikgu fikirkan tentang alat pembelajaran atas talian ni, cikgu kata mesti guna Google Classroom, mesti guna Schoology, mesti guna LMS yang lain. Sebenarnya cikgu benda-benda macam YouTube ya, macam quizzes itu sebenarnya sudah pembelajaran dalam talian, ya. Jangan menyusahkan diri sangat ya cikgu ya. Selepas itu mesti ada elemen kebat, mesti ada elemen gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran ini dalam repository pembelajaran itu cikgu ya. Yang mana adanya tajuk-tajuk seperti multiple intelligence ya, kepelbagaian kebijaksanaan, differentiated teaching and learning, kepelbagaian aras ya. Cikgu kena faham betul-betul kat situ. Sebab itulah tentang elemen PDP di dalam kelas sebenarnya. Dan yang terakhir ya di situ ialah elemen pentaksiran. Mesti boleh dilihat ya di mana cikgu mentaksir ketika PDP berlangsung. Pentaksiran tidak semestinya berlaku secara sumatif cikgu ya. Bila macam cikgu bertanya, cikgu suruh murid angkat tangan, hand signal ya, faham tak faham, penggunaan traffic light, itulah salah satu daripada elemen pentaksiran ya cikgu. Jangan susahkan diri, rasa mesti ada quiz, mesti wajib ada latihan yang ditanda. Tidak, pentaksiran ada macam-macam, ada 3 kan cikgu tahu kan?
Jadi macam murid angkat tangan, murid angkat traffic light merah, itu ialah salah satu daripada elemen pentaksiran dalam PDP cikgu ya. Dan cikgu bacalah ya apa bahan bukti yang cikgu perlukan dan simpan dalam fail tugasan RPH cikgu. Okey, sekarang saya nak tegaskan sekali lagi ya cikgu, untuk sekolah-sekolah yang tak ada RE daripada Institut Guru tu ya, cikgu boleh hantar direct kepada RE SIIC masing-masing ya. Contohnya Serom 8 dengan Bukit Rahmat boleh hantar terus kepada saya ya. Yang lainnya seperti Pehua macam tu adalah lebih baik bagi saya untuk cikgu-cikgu hantar kepada REIPG ya, sebab kadang-kadang pemahaman mungkin akan berbeza sedikit. Jadi kita nak elakkan nanti cikgu-cikgu akan cakap SIIC cakap macam ni, IPG cakap macam ni. Jadi kalau kita dapat selaraskan, kalau sekolah-sekolah yang dapat IPG tu REIPG, ikutlah apa RPG cakap. Kami akan datang bantu untuk sesi-sesi yang seterusnya ya. Tapi kalau dah cikgu memang RE-nya ialah IPG, kami akan ikutlah kehendak IPG macam mana. Sebab bukan kami tak nak bantu ya cikgu, kadang-kadang sesama SIC ni pun kami ada percanggahan pendapat ya. Bukan kami mengelak, bukan kami menolak tugas, tapi kalau betul agak sukar untuk cikgu kontak dengan REIPG, betul-betul minta bantuan, kami akan bantulah, bukan kami menolak seterusnya ya. Walaupun tadi Cik Roslan dan Cik Zahid dah cakap tentang penghantaran itu pada tarikh akhirnya ialah sebelum pada 21 Mei, kalau cikgu dapat hantar lebih awal supaya kami hari ini dapat betulkan, dapat murnikan, saya rasa itu lebih baiklah. Dan mungkin juga cikgu-cikgu boleh bincang dengan RI masing-masing. Kalau ada keperluan terdesak ya, kadang-kadang saya faham menggunakan telegram ini ataupun telefon, kadang-kadang susah kita nak terangkan, beri penerangan khusus. Contohnya macam apa beza refleksi dengan impak, apa beza objektif pembelajaran dengan kriteria kejayaan, macam mana cara penulisan sebenar, macam mana hendak memenuhi TK 4 dalam SKPMG 294 itu. Jadi kalau ada keperluan, untuk saya lah, saya bercakap tentang sekolah saya ya, Bukit Rahmat dengan Serom 8 ada keperluan, saya rasa saya boleh pergi, sebab kami pun sekarang walaupun work from home, bekerja dari rumah, sebenarnya kami boleh bertugas jugalah kalau ada keperluan terdesak ya cikgu. Tidak ada paksaan, kalau cikgu rasakan perlu, insyaAllah boleh berunding dengan RI masing-masing. Okey cikgu, ada soalan cikgu tentang kedua-dua tugasan ini? Belum ada ya cikgu. Kadang-kadang bila penerangan ini beginilah cikgu, tak nampak, tapi nanti bila cikgu melaksanakannya, cikgu akan nampak apa yang cikgu kurang faham. Jadi cikgu rujuklah pada RI masing-masing ya. Semoga Encik Zahid dapat kontak yang dapat nombor telefon RI IPG yang lain lah. Jadi senang sekolah untuk berbincang dengan RI yang telah disediakan oleh pihak JPN ya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan balik pada Haji Roslan. Okey, ada soalan tak? Minta kalau ni sebab ni yang tugasan ni antara yang tuan-tuan kena ambil berat sikit, sebab memang nanti sebab kita peranan SIC ni antara bimbing tuan-tuan ya, tapi apa yang tuan-tuan, sebab kita kena buat laporan nanti pada hujung bulan tu. Sebab tu saya harap kerjasama daripada PBB bersama dengan perungganan, tadi pun dah dimaklumkan cuma satu tugasan saja. Itu tentu, tapi yang sebelum tu saya ingatkanlah, sebab sebelum kita buat tugasan, kita kena habiskan dulu modul tu sebab dia ada beberapa bahagian tu. Bila kita dah faham, kita faham semua
berkaitan modul tu, insyaAllah insyaAllah tugas tuan-tuan sebagai penaju, pembimbing dan pendorong di sekolah akan lebih mudah supaya betul-betul tuan-tuan dengan usaha tuan-tuan lebih faham tentang dah faham dah tentang secara mendalam modul 3. Dan sebenarnya tuan-tuan, modul 3 ni dengan menggunakan modul 3 ni tuan-tuan seperti yang saya kata tadi lah, yang kita wajibkan sekarang ni yang 2 orang kan, tapi kalau tuan-tuan nak suruh lain-lain tu nak ni untuk dia orang belajar ni sebenarnya tak ada masalah sebab mereka boleh daftar sendiri gunakan email masing-masing kan. Kemudian cuma masukkan dia punya kod tu, dia boleh ikut buat sendirilah, tapi tak perlu hantar tugasan lah. Tugasan tu lebih pada mungkin hantar pada apa tu pembimbingnya di sekolah lah, mungkin ketua panitia atau siapa dia pulang pada sekolah lah. Tapi yang untuk kita cerita ni modul 3 ni yang ni sebab tu untuk modul 1 dan modul 2 saya nak maklum sikit, ada sikit perkara tentang modul 1, modul 2 ni. Sebenarnya fokus kita memang pada modul 3 tuan-tuan. Kita selesaikanlah modul 3 ni sebab ini yang utama sebab kita tak. Okey, cuma untuk kaitan ni, apa kaitan dengan apa ni modul 1, modul 2 jadi saya cuma untuk bahagian ni sikit tadi untuk SIP cuma kita diingatkan sepatutnya apa yang tuan-tuan buat dalam modul 3 sebenarnya ada kaitan dengan modul 2 dan modul 1, terutama dengan pintas. Sebab bila tuan-tuan lihat tadi dalam apa ni tugasan yang diberi kan, dia ada inisiatif kan nak buat CPD, kita nak fokus pada PKU 1, kita nak lihat pada standard 4 bagi dia punya rancangan RTS kan. Sebab tu pintas tuan-tuan, bila pintas tuan-tuan mesti, sebab tu saya minta tuan-tuan minta sediakan pintas. Sebab tu kita buat pun ini sebagai tugas dalam modul dalam modul 2 kan. Tuan-tuan memang kena buat pintas. Jadi fokusnya adalah fokus KRA dia adalah kualiti guru, betul kita tuan-tuan buat pintas. Dia punya KRA-nya adalah ada 4, tapi kita minta utamakan adalah kualiti guru kan. Lepas tu fokusnya berkaitan dengan ni lah, PAQ 1, PDBC kan. Lepas tu daripada situ tuan-tuan lihat, dapatkan data lah, data berkaitan apa isu yang macam Puan Sejati sebut tadi. Tuan-tuan boleh apa data yang tuan-tuan buat kan, lihat pada isu tersebut. Contohnya tadi ada sebut tentang data, contoh yang paling ni tadi pencerapan ataupun data apa tadi learning walk contohnya contoh ada buat learning walk kan, kalau buat jadi data-data itu digunakan sebagai dapatan awal kan. Lepas tu inisiatif yang tuan-tuan nak buat termasuklah seperti yang ada tu, bengkel untuk cikgu, CPD, PLC ke apa ke, jadi dalam pintas tuan-tuan tu dah ada buat supaya yang sekarang ni di peringkat modul 3 itu adalah perkara yang akan berlaku jadi perancangannya ada dalam pintas. Ada tak soalan tentang sikit tentang pintas? Sebab saya percaya dah ramai sekolah, ramai yang dah buat saya dapat, sebab tu bila saya nak buat bimbingan, saya rasa saya minta kalau boleh dah buat pintas berkaitan kualiti guru, fokus utamanya pada PKU 1 dengan PDBC, sebab kita nak bincang sebab apa yang tuan-tuan buat dalam pintas tu digunakan dalam modul 3 dan seterusnya. Okey, jadi peranan SIP di situlah, peranan SIP akan bimbing tuan-tuan dalam pintas lah berkaitan dengan kualiti guru sebab tu untuk pengetua saya dah buat saya dah tunjuk sikit ni yang saya dah buat semalam, saya buat dengan si Tangkak, tapi yang utama sekarang kita akan buat untuk kohort 5 jadi si Tangkak saya dah buat, Bewa saya buat esok betul Mr. Boleh, Bewa saya buat besok dan Bukit Khamis saya buat hari Khamis sebab saya buat hari ni jadi kita tak lama, 1 jam hingga kalau lebih pada tentang modul 1, modul 2 kita perbincangan dia, perkongsian bagaimana kita boleh apa yang kita dah buat. Kemudian untuk sekolah rendah minta respon nanti saya nak cadangkan yang ini ini untuk sekolah rendah kita akan mula minggu depan dan kita buat gunakan Google Meet saya akan bagi Google Meet
punya link. Jadi kita buat bincang pukul 10 hingga 11.30 tu paling lama lah. Tapi setakat ni saya buat lebih kurang habis dalam pukul 11.30. Jadi ini, dan saya akan masukkan dalam Telegram cadangan ni. Kalau tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan beri cadangan masa yang lebih sesuai lah, terpulang pada ni lah. Tapi saya harap semua sekolah apa ni 5.0 ni, kohort 5.0 saya dapat buat bimbingan sedikit bimbingan. Dan untuk SSC pun terpulang pada mereka lah, buat jadual ke atau macam mana ke tuan-tuan hubung dengan mereka. Tapi untuk saya sebab saya seorang, saya kena buat inilah sedikit penggunaan buat jadual untuk memudahkan pelaksanaan. Okey, tuan-tuan boleh nampak tak jadual ni? Untuk sekolah rendah. Assalamualaikum. Boleh. Boleh nampak tuan. Buat kat sini lah ni. Nampak. Okey, nanti saya masuk dalam Telegram. Kita gunakan cara ni juga. Google Meet. Tuan-tuan boleh buat di rumah. Masalah kalau di rumah boleh. Tapi kalau memang tak boleh ada sebab-sebab yang ni, beritahu saja. Nanti kita cari masa yang lebih sesuai. Ini yang saya cadangkan. Ini untuk sekolah rendah. Sekolah menengah dah jalan dah. Dah jalan dah. Jadi okey, saya akan masuk dalam Telegram cadangannya. Kalau ada masalah beritahu. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada, saya rasa dah habis dah. Saya pun dah sebut hal kewangan. Okey, kita ini tuan-tuan yang tuan-tuan apa sekejap tak apa nampak ni tapi tajuk-tajuk dalam tu dia ada pengenalan mesti buat kan, lepas tu tuan buat pengajaran guru sebagai perancang, pembelajaran PKU 1 dan standard 4, SKJ 2. Memang tugas ni memang bagus sebenarnya modul ni untuk kita lah dari segi ilmu dan kemahiran kita. Pembelajaran eksplorasi alatan talian, pembentangan pembelajaran objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. Kemudian juga ada modul tentang pembelajaran pelbagai gaya pembelajaran, kemudian juga ada taksiran dan kebat. Kemudian ada juga modul tentang RPS, kemudian ada kuis dan ada tugasan. Dan dekat sini pun ada maklum balas. Maklum balas tu kena jawab tuan-tuan jawab okey ke bagus ke apa kena jawab. Untuk respon yang pendek pun tak apa, tapi yang penting maklum balas tu kena jawab. Okey. Jadi okey, saya dah masuk ni, kita buka pada hal lain kalau ada, tak kira siapa lah. Di ni SSC pun ada sini boleh jawab. Jadi kita buka lah kalau ada apa-apa tuan-tuan ni, sebab kita ni akhir lah, tak ada apa lain hal lain. Okey, saya dah masukkan nombor telefon 4 pensyarat IPTO ada boleh kita ambil lah sekolah-sekolah yang kenal tu. Dah ada dalam Telegram Saya dah forwardkan dalam Telegram. Okey, nanti masing-masing tengok dekat Telegram lah. Okey, lagi okey, yang lain PBB. Yang lain. Assalamualaikum. Sebut nama sekolah mana sebab tak apa. Yang cakap ni. Silakan. Ni Cikgu Sofi. Okey, silakan Cikgu Sofi, silakan. Tak dapat dari 14. Apa Cikgu Sofi? Minta maaf tak dapat tayang video lain tak jelas. Video yang mana tu? Patut nama saya tak dapat tayang muka saya lain tak jelas. Okey, tak apa kan sana penempatan banjir Okey, suara ada okey. Silakan. Ada soalan? Okey, silakan. Lesson plan tadi. Okey, Pomziati dengan SSC tolong jawab. Okey, silakan. Teruskan. Pelajaran. Okey, bagi guru-guru atau PTG yang dah guna buku. Buku lesson plan. Yang tak menggunakan komputer lah. Jadi bermakna kena ikut format yang telah ditetapkan lah untuk lesson 5 ni. Macam tu ke? Sebab buku buku dah ada template juga. Okey cikgu, saya faham RPH yang dia dah ditulis di tepi tu kan ada benda-benda dia kan. Ada dia punya macam tajuk kelas, aktiviti, betul cikgu? Dalam buku, okey. Ada tak ruang untuk cikgu tambah
untuk kriteria kejayaan itu, ada tak ruang? Ke memang tak ada ruang langsung? Tak ada ruang kan? Ada ruang? Tak, macam tak ada lah. Macam tak ada. Okey. Sebab kita dengan pengajaran dalam buku advis tu, memang dia satu halaman tu ada dua tarik. Okey. Kalau tak ruang boleh kita kena potong bawah. Dia sebenarnya kalau saya pernah tengok ya, kohort 1 Tanjung Gading, apa yang dia buat, dia sebenarnya dia guru-guru dia kreatif lah. Dia sebenarnya ambil macam satu kertas kajang ke apa, dia tampalkan sikit je kat bawah tu. Jadi tak perlulah nak potong-potong. Takut nanti tak cukup sampai akhir tahun, tapi dah ada PKP ni kan. Sebenarnya kena masukkannya cikgu kriteria kejayaan itu. Saya agak risau sebenarnya ruangan aktiviti. Ruangan aktiviti itu agak besar tak cikgu? Ke berapa barisan saja? Maknanya sekarang bagi guru-guru ataupun PDG yang dah punya pesantren tu, kerana kriteria format yang telah ditetapkan tu, bagi ikut dalam adanya. Ya, cikgu. Dia fikirkan sama ada nak type yang ada pada kertas lain tanpa. Ya, betul cikgu ya. Cuma satu je saya akan sentuh benda ni tiap kali. Di bahagian aktiviti tu pastikan ya cikgu ada 3 bahagian tu. Dia sebelum, semasa, macam penutup dia. Nanti cikgu tengok dalam psikologi. Jadi dia tak boleh tulisannya 1, 2, 3 perkataan saja. Dia kena betul-betul lengkap untuk satu penulisan RPH mengikut TS25. Okey, baik. Sebab kadang-kadang untuk apa kan? Bagi sekolah yang belum TS25 ni, kefahaman kita adalah kita buat ringkasan dengan ajaran-ajaran. Maknanya kita punya dia macam seolah-olah dah macam poket tu dia pertama, seolah-olah macam arkis kita dia macam belajar mata. Mungkin ada dulu yang tanya macam tu. Macam ini kami kena bijak lah untuk menerangkan. Ya. Dia sebab dia jatuh pada perancangan. Untuk mendapatkan tahap kualiti 4 tu, perancangan tu memang kena detail ya cikgu ya. Okey, baik, terima kasih. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yang lain, P3 lain, yang program lain, ada soalan di peluang ni. Pada SSP, SSC yang ada, nanti tuan-tuan boleh hubung SSC masing-masing untuk dapatkan ni lah. Dah tahu tadi kita dah sebut siapa SSC tuan-tuan. Maklumat lanjut berkaitan dengan modul 3 memang cuma dalam suasana sekarang ni FKBP ni kita kena sesuaikan lah. Tapi yang peringkat yang awal ni tuan-tuan kerja tugasan tu di bahagian perancangan tu kena fahamkan kena satu RPS yang lengkap lah kan buat rancang. Cik Fahmi nak cakap apa? Jadi untuk sekolah saya lah, 2 buah sekolah Gresik dengan Seri Makmur tu. So saya rasa untuk Seri Makmur lah, sebab Gresik dia ada bimbingan daripada IPG. So untuk Seri Makmur tu saya rasa hari Selasa depan saya bertugas. So saya akan ke sekolah berjumpa dengan GB kalau dia free. Okey, Cik Fadil. Boleh. Tapi caranya tu pun ada dia punya SOP kan. Ikut SOP je, bukan tak pergi sekolah tapi kena ada SOP dia kan. Okey. Jadi ada apa-apa lagi sebelum ni? Ustaz Ibrahim, Ustaz, ada tak Ustaz? Ustaz tak ada yang okey lah kot. Jadi boleh hubung dengan SIC masing-masing dan saya lebih pada tentang pintas tadi, saya dah sebut tadi. Okey, okey, sila Ustaz. Jadi sekolah yang bawah bimbingan saya tu, sekolah Abdullah Abdullah Sengkan dah ada RI-nya. Lepas tu sekolah SNK Sitangkap pun dah ada RI IPG. Jadi sekolah Abdullah tu mungkin jadi hakim InsyaAllah ada apa-apa tu boleh terbincang lah. Boleh Ustaz, boleh. Marum. Okey, istilahnya. Okey, baik. Jadi alhamdulillah jadi saya pergi pada bahagian penutup lah. Jadi alhamdulillah kita telah tamat kita punya musyawarah kalimat perhiasan kata ringkas tapi dah pukul 11 tapi sebagai 11.30. Okey, saya ada buat rekod
InsyaAllah dia dalam bentuk MP saya semua. Jadi kalau nanti bila dah ni, nanti saya kalau betul benda tu okey kan yang ada, saya akan masukkan dalam Telegram jadi boleh kongsi dengan apa yang kita bincangkan hari ni lah dengan PJB dengan JPK yang lain lah insyaAllah. Jadi daripada saya setakat ni tak ada apa-apa. Cik Zaid tak ada dah habis kan Cik Zaid tak ada tak ada, jadi saya okey, pihak video ucap terima kasih. Alhamdulillah kita boleh adakan ni. Yang baiknya kita ni satu saya lihat berbanding dengan di daerah lain, kita ada talimat daripada SSC sendiri SSC Puan Fizati tadi ada terangkan tentang apa tu tugasan tu agak jelas Alhamdulillah lah, sebab yang lain lebih pada soal psikologi tu jadi platform yang cara digunakan tu terpulanglah Google Meet ke ada boleh digunakan dengan rakan-rakan RI. Jadi itu saja dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insyaAllah untuk bimbingan nanti saya akan masukkan jadual tu dalam Telegram Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadli. Terima kasih semua. Terima kasih semua.